nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Lim Kids yang memberi kata dua amaran kepada Hadi Awang. Agaknya sudah tidak sabar lagi lah ini. Sudah hilang sabar, sudah sampai limit. Sehingga Lim Kids yang akhirnya memberi kata dua kepada Hadi Awang. Kata dua ini maksudnya pada pemahaman saya ialah memberi amaran keras, memberi amaran terakhir, memberi amaran supaya jangan buat lagi untuk kali terakhir, atau kamu akan merasa tindakan yang amat keras. Bagus jugalah. Pada saya bagus juga kalau memang betul ada sesuatu yang perlu untuk diberi amaran, beri kata dua, berilah. Lim Kids yang memberi kata dua kepada Hadi Awang. Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang, Tan Sri Abdul Hadi Awang diberi tempoh selama 48 jam untuk mengemukakan dakwaannya, kenyataannya yang mendakwa DAP dan penasihat parti itu, yaitu Lim Kids yang bersikap anti-Islam. Jadi Hadi Awang kena carilah bukti. Jika gagal mengemukakan bukti itu, Hadi Awang dituntut menarik balik kenyataannya yang sebelum ini mendakwa DAP dan Lim Kids yang sebagai anti Melayu, anti Islam, anti institusi raja, komunis dan menyebarkan Islamofobia. Kids yang berkata jika gagal menarik balik kenyataan itu, beliau akan mempertimbangkan langkah mengheret Abdul Hadi Awang kerana telah memfitnah. Berapa pula Hadi Awang yang kena fitnah, kena saman kali ni? Berapa pula? Adakah beliau akan disaman 1 triliun kah? 2 triliun? 3 bilion? Atau 500 juta? Atau 1 juta? Atau 200 ribu kah? Atau 800 ribu kah? Tapi pada hemat saya, kalau memang ini fitnah, kalau memang itu fitnah dan dapat dibuktikan bahawa itu fitnah, lebih baik kasih saman kau lah, betul-betul kau punya saman, supaya berhentilah memfitnah. Berhentilah memfitnah. Apa guna dengan fitnah ini? Dosa lagi, besar dosa fitnah. Besar dosa fitnah. Jadi untuk hentikan, kasih saman kau. Kalau dapat kasih saman 1 triliun pun bolehlah, kalau memang betul fitnah. Jadi kalau Lim Kids yang mau saman, samanlah 100 juta kah, 200 juta kah, 1 bilion kah, 1 triliun kah. Baru-baru ini baru tadi saya baca Diva AA menyaman si Alif siapa itu? Datuk Syukri kah? Apa itu? Saya pun kurang pastilah tentang artis ni, tapi ngam-ngam di FYP kita nampak lah Diva AA kerana ada insiden tarik rambut di pentas, dia saman 100 juta. Baru tarik rambut tau, 100 juta. Ini saman fitnah jenayah teruk. Kalau dapat dibuktikan samannya 1 bilion kah, 1 triliun, supaya terus berhenti daripada membuat fitnah. Kejadian membabitkan Siti Mastura, ahli Parlimen Kepala Batas, Dr. Siti Mastura Muhammad telah memberi perspektif baru kepada dakwaan liar dan tidak masuk akal oleh Abdul Hadi terhadap DAP, kata Lim Kids yang. Bagaimanakah pemimpin lain parti politik itu boleh berbeza daripada presidennya yang membuat dakwaan liar dan tidak masuk akal tanpa sebarang bukti, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sebelum ini Siti Mastura dilaporkan turut mendakwa Lim Kids yang adalah sepupu kepada bekas Perdana Menteri Singapura Mendiang Lee Kuan Yew dan bekas pemimpin komunis Mendiang Chin Peng.
Susulan kejadian itu, anak Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, memberi tempo 48 jam kepada wakil rakyat PAS itu untuk membuktikan dakwaannya dengan tempo itu akan berakhir hari ini. Lim Guan Eng mendakwa Siti Mastura membuat dakwaan itu terhadap dirinya dan bapaknya Lim Kit Siang serta Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok dan beberapa pemimpin DAP yaitu Nga Koming, Teresa Kwok dan Ngeh Ko Ham ketika di Perhimpunan Jentera PAS Kemaman di Terengganu pada Sabtu. Sementara itu dalam satu persidangan Dewan Rakyat semalam, Siti Mastura enggan memberikan ruang kepada beberapa ahli parlimen daripada Pakatan Harapan PH yang cuba mencelah, bertanyakan mengenai tuduhan yang dilemparkan itu. Ketika menyertai sesi perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Perpaduan Negara, Siti Mastura diasak oleh 4 pemimpin DAP iaitu Wong Suu Kyi PH Kluang, Teresa Kwok PH Seputih, Serlena Abdul Rashid PH Bukit Bendera dan Sareza Johan PH Bangi berhubung perkara itu. Jadi habislah. Harap-harap Hadi Awang tidaklah kena saman sampai 1 triliun. Susah mau kutip derma Tin Milo kalau sudah 1 triliun. 1 bilion pun susah. 100 juta pun susah. Okey? Dengar Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu. Patutkah dia letak jawatan? Sekarang sudah ada desakan seolah-olah. Dan sudah ada pembayang yang dinyatakan sendiri oleh orang dalaman seolah-olah Peja ni dah tak berminat lagi dah. Dah tak berminat lagi dah untuk pegang jawatannya. Sehingga dinasihatkanlah supaya letak jawatan. Kalau Peja memang betul-betul sudah tidak ada lagi hati, tidak berminat lagi untuk bertanggungjawab, memegang amanah, letak jawatan saja. Inilah yang dinyatakan oleh Rafi tentang Peja, Faizal Azumu. Peja seolah-olah tidak lagi berminat, kata Rafi. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, disarankanlah untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri 9 sekiranya tidak lagi berminat untuk menjalankan tugasnya. Timbalan pengerusi Perikatan Nasional Negeri 9, timbalannya sendiri iaitu Rafi Mustafa mendedahkan dan berkata, ini kerana bekas Menteri Besar Perak itu dilihat tidak lagi memainkan peranannya sebaik mungkin selepas berakhirnya pilihan raya negeri PRN Ogos yang lalu. Ini orang dalam parti sendiri yang beritahu benda ni. Jadi seolah-olah Faizal Azumu sudah berputus asa kah? Tidak ada lagi hati untuk menjadi ketua kah? Kata Rafi Mustafa dalam kenyataan beliau, kalau beliau rasa sudah tidak lagi berminat untuk teruskan tugasnya sebagai pengerusi Perikatan Nasional, sebaiknya serahkan segera kepada tokoh lain yang barangkali lebih sesuai dan dekat dengan Negeri Sembilan. Katanya lagi pun ketika beliau ambil alih jawatan itu pun memang sudah ada suara-suara yang tidak berpuas hati mempersoalkan kenapa melantik orang luar sedangkan ada saja tokoh dari Bersatu di negeri ini, kata beliau. Itu kata beliau dalam Sinar Harian bagi mengulas dakwaan yang Ahmad Faizal seolah-olah seperti menghilangkan diri seperti PRN. Wah, ini memang nampak sangat tidak berfungsi lah. Kalau begini nampak sangat tidak berfungsi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kenapa mau pegang jawatan kalau tidak berfungsi? Beliau merupakan Pesuruhjaya PAS Negeri 9. Menyerahkan perkara itu kepada pucuk pimpinan PN
namun berharap ia dapat diselesaikan segera demi menjaga imej gabungan itu di Negeri Sembilan. Ujarnya kali terakhir mereka bersua dalam mesyuarat postmortem selepas 2 minggu PRN dan kini hanya berkomunikasi melalui kumpulan WhatsApp. Katanya pas tiada masalah dengan beliau dan ketika menghadapi PRN lalu, saya rasa kerjasama kita sangat baik. Dan kalau diperhatikan, PN Negeri Sembilan memperoleh pencapaian baik apabila menang di 5 kerusi Dewan Undangan Negeri dan hampir menang di 10 kerusi apabila tewas dengan majoriti bawah daripada 500 undi. Kalau ada masalah dalaman itu biasalah katanya. Tapi kami dalam PAS memang tidak masalah dengan beliau, yaitu Ahmad Faisal Azumu. Cumanya dari pandangan saja, YB Peja seolah-olah tidak berminat, tidak lagi berminat. Tambahnya oleh kerana jawatan itu milik bersatu, perlunya parti itu melantik seorang ketua yang dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebaik mungkin demi menjaga nama baik PN Negeri Sembilan. Untuk rekod, Ahmad Faisal Azumu dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, berkuat kuasa pada Jun yang lalu, bagi menggantikan bekas ahli Parlimen Kuala Pilah Datuk Edin Sazli Syed yang digugurkan daripada jawatan itu. Ahmad Faisal berkata, pengambil alihan jawatan itu antara lain bagi membantu persiapan akhir jentera pilihan raya PN Negeri menjelang PRN, pilihan raya negeri PRN nanti. Bagaimanapun beliau enggan mengulas sebab Edin Sazli digugurkan daripada jawatan itu. Adakah kita akan melihat benar-benar terjadi Faisal Azumu akan letak jawatan? Adakah ini sebenarnya satu petanda, satu indikator, satu clue yang menunjukkan bahawa Ahmad Faisal Azumu dah tak ada hati dah untuk menyokong Perikatan Nasional, tak ada hati dah untuk menyokong Muhyiddin. Adakah ini indicationnya, tanda-tandanya, tanda awal? Saya dah kata tak mustahil dalam politik negara Malaysia yang moden ini, apa saja boleh berlaku. Denyo Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.